Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Isnin 15 hari bulan 2. Okay, kita baru saja menyambut perayaan Tahun Baru Cina. So, siapa-siapa yang ada keturunan Cina tu, cikgu ucapkan kongsi Pak Chai lah. Okay, jadi tahun ni kita tak dapat limau lah kan. Nak limau kena pergi cari sendiri lah. Okay, so dalam hari ni kita akan masuk bab 2, bab baru, bab 2, iaitu berkenaan kebangkitan nasionalisme. Okay, kebangkitan nasionalisme. So kalau kita tengok maksud nasionalisme ni sekejap lagi kita akan tengok. Sebelum cikgu lupa, semua boleh rujuk lah. Okey, buku teks muka surat 22 dan muka surat 23. Okey. Okey. Jadi pendahuluannya, nasionalisme ni adalah perkembangan idea nasionalisme di barat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara, termasuklah negara kita. Jadi nasionalisme ni dia mulanya pusatnya adalah di negara barat lah. Nanti kita akan tengok secara umum dulu. Okey, kemudian pada bab berikutnya, pecahan bab berikutnya kita akan tengok secara detail cerita tentang kebangkitan nasionalisme ni. Okey, gerakan ini berkembang seiring dengan cara, matlamat dan ketokohan pemimpin nasionalisme. Perkembangan di negara kita tercetus daripada pelbagai faktor yang seterusnya memberi kesan kepada usaha membina tamadun bangsa dan juga negara. Okey, apa tu maksud nasionalisme? Okey, selalu kita dengar orang kata semangat nasionalisme, apalah hang ni tak ada semangat nasionalisme. Masalahnya nasionalisme tu apa maksud dia? Okey, nasionalisme merujuk kepada perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, jadi nasionalisme ni adalah satu perasaan kasih sayang kita sebagai rakyat kepada negara. Okey, kalau Thailand, rakyat Thailand lah. Kalau Indonesia, rakyat Indonesia lah. Kalau Malaysia, rakyat Malaysia. Okey, nasionalisme juga diertikan sebagai semangat kebangsaan. Gerakan mencapai kebebasan politik, ekonomi, sosial daripada penguasaan asing. So kita tengok beberapa pendapat tokoh-tokoh lah. So kamu boleh rujuk dalam buku. Kalau yang tak nampak tu, tak jelas tu, kamu boleh rujuk dalam buku. Dalam buku dia menyatakan 7 tokoh. Okey, 7 tokoh sejarah yang memberi definisi. Okey, apa itu maksud nasionalisme? So cikgu tak akan sentuh semualah. Okey, kamu boleh baca sendiri. Cikgu akan pilih beberapa tokoh okey untuk menerangkan okey apa yang dia kata ataupun pandangan dia berkenaan nasionalisme. Okey, yang pertama adalah Hancock. Okey, dia mengatakan bahawa nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsa. Okey, jadi Hancock ni dia kata nasionalisme ni okey merujuk kepada satu gerakan. Maksudnya satu gerakan ni apa? Ada satu kumpulan manusia yang bergerak okey yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsa. Nanti kamu akan tengok tajuk yang ke depan esok. Okey. Dan kamu akan faham apa yang dimaksudkan oleh Hancock ni. Okey, kenapa dia kata gerakan meletakkan kesetiaan seorang hanya kepada negara dan bangsa ataupun bangsanya. Bukannya kesetiaan ni bukan letak pada negara luar, negara penjajah, tak. Okey, semangat cinta kepada negara sendiri. Okey, yang kedua kita tengok Datuk Onn Jaafar. Kita hendaklah menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Okey, itu apa yang Datuk Onn Jaafar nyatakan. Okey, kemudian kita tengok
Dr. Baharudin Al-Helmi. Dr. Baharudin. Okey, perjuangan menentang penjajah hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat iaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adat sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Okey, itu. Okey, maksudnya bagi Dr. Burhanuddin ni, dia mengatakan bahawa nasionalisme ni adalah perjuangan menentang penjajahan. Bagi Dr. R. Sunadralingam, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Dan yang terakhir sekali, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Keng Kim menyatakan dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi kalau kita tengok Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo ni, dia mengatakan bahawa sebelum merdeka, nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Melayu di tanah Melayu satu ketika dulu begitu gemilang. Tapi telah berlaku satu bencana kepada bangsa kita. Kita akhirnya telah dijajah. Dijajah dan ditindas oleh beberapa jenis ataupun beberapa bangsa penjajah lah. Dan akhir sekali adalah British. Jadi kita menjadi pengemis hamba di tanah air sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo. Iaitu nasionalisme adalah perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Mendapatkan kembali kedudukan yang unggul. Sebab apa yang unggul? Sebab sebelum tanah Melayu dijajah, bangsa Melayu memang satu bangsa yang sangat unggul. Maka orang Melayu ni banyak ditindas, diperhambakan, dicaci, dimaki, diperkotak-katikkan, dilayan dengan pelbagai jenis hinaan dan juga cacian. Jadi kita begitu orang Melayu ni begitu teruk lah. Begitu teruk didera ataupun dikuasai oleh bangsa penjajah. Jadi Profesor ni dia mengatakan bahawa nasionalisme itu merujuk perjuangan orang Melayu untuk mendapatkan kembali kedudukan yang unggul. Jadi apa pentingnya semangat nasionalisme kepada setiap masyarakat yang ada di Malaysia ni? So kalau kita tengok masyarakat yang ada di Malaysia sekarang ni, semangat nasionalismenya tak begitu menebal. Kita boleh bandingkan dengan semangat nasionalisme negara jiran kita, iaitu Indonesia sebagai contohlah. Kalau kita tengok Indonesia, dia sangat mencintai negara dia. Sangat mencintai ni salah satu contoh kita boleh tengok. Bila berlaku perlawanan bola sepak, kamu boleh tengok macam mana semangat dia menyokong negara dia. Itu salah satu. Dan paling mudah kalau kita tengok Indonesia ni, apa saja yang Malaysia ada, semua dia claim dia punya negara dia yang punya. Itu menunjukkan semangat kemerdekaan. Semangat nasionalisme. Mereka tak ada rasa segan dan silu untuk mengambil bendera dan mengibarkan di motosikal dia. Dia tak ada masalah. Itu maksudnya. Itu menunjukkan semangat nasionalisme. Cuba kita bandingkan dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Merdeka selagi kerajaan tak bagi bendera percuma, kita tak akan gantung bendera. Malah ada juga kerajaan nak bagi percuma pun bendera, kita tak nak gantung. Kita rasa malu.
Okey, jadi semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita termasuklah diri cikgu sendiri yang bercakap. Okey, sangat rendah dah sangat lemah. Jadi kita kena perbaiki benda tu. So, itu adalah kesimpulannya dan cikgu nak kamu salin nota muka surat 22 hingga muka surat 23 sahaja. So, ini sahaja tugasan kamu untuk minggu ni. So, apa-apa soalan kamu boleh terus WhatsApp tanya pada cikgu. Okey, so setakat ni sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.